أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan murid-murid tingkatan 2 UM dan 2 USM dalam kelas PDPR Pendidikan Islam pada hari Rabu 28 hari bulan Julai 2021. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan ini dan kita dipilih oleh Allah. Dan tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini ialah bidang Al-Quran, tajuk yang ke-8, iaitu amanah terhadap harta dan nyawa. Okey, boleh nampak tak? Kamu boleh merujuk kepada buku teks sendiri dan boleh merujuk kepada skrin yang juga. Okey. Okey, tajuk kita ialah amanah terhadap harta dan nyawa. Daripada tajuk ni, apa yang kita nak fahamkan? Amanah apa dia? Apa maksud amanah? Amanah ialah kita jujur dan melakukan sesuatu perkara dengan betul. Itu amanah. Jadi, macam mana kita nak bersifat jujur dan melakukan dengan betul bagi harta dan nyawa. Okey? Kita ada harta dan kita ada nyawa. Jadi Allah berikan kepada kita amanah untuk menjaga harta dan menjaga nyawa. Jadi dalam tajuk ini kita akan kupas insya-Allah bagaimana caranya untuk beramanah terhadap harta dan nyawa. Yang pertama kita akan tengok ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Kita akan baca ayat ni. Saya baca dulu ya. Itu kamu baca pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Sekarang kamu baca, ikut saya. Patah demi patah perkataan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebut. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Okey, sekarang saya nak semua kita baca seorang-seorang boleh. Kita ada 8 orang. Jadi sempatlah nak baca seorang-seorang. Siapa dulu nak baca ni? Akmal Hazim. Boleh baca tak? Pendek je ayat. Akmal boleh baca tak?
Akmal Hazim? Ya, Okey, cuba baca. Kamu ikut tak saya tadi? ikut. Okey, sekarang cuba baca sendiri pula. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم Taqtulu. Taqtulu. إن الله كان بكم رحيما. Alhamdulillah, bagus. Bacaan yang bagus. Okey, tak sempatlah kita nak baca semua. Sebab kita pun tak cukup masa sangat. Bagus bacaan Akmal Hazim. Terima kasih Akmal Hazim. Okey, sekarang kita nak kaitkan ayat ini dengan tajuk kita iaitu amanah terhadap harta dan nyawa. Okay, kita tengok maksudnya. Baca ayat dengan betul dan maksudnya. Kita nak baca maksudnya. Tengok . Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Maksudnya, okay, baca tak maksudnya Amnan? Amnan Khuwailid. Baca maksud dia. Wahai orang Ya. wahai orang beriman, janganlah kamu gunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang batil, salah. Okey, bagus. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Mengasihani. Sama ke mengasihani dengan mengasihi? Tak sama lah. Mengasihani ni dia lebih kepada kesian lah. Kasihan. Kasihan dengan kasih tak sama. So, tengok balik lah. Allah kata dalam ayat ni, wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Kita lah orang yang beriman, insya-Allah. Ataupun bila Allah kata wahai orang yang beriman, Allah menunjukkan itulah syaratnya nak menjadi orang yang beriman. Kalau kamu dapat melakukan yang Allah suruh ni, maka kamulah orang yang beriman. Syed Hussein. Okay. Allah kata kepada orang yang beriman, wahai orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum. Jangan makan. Allah kata jangan makan harta sesama kamu bil batil, dengan jalan yang batil. Sebut semua perkataan batil. Apa maksud batil? Batil ni yang salah, yang tak betul. Allah jelas sebut dalam ayat ni, jangan makan harta. Okay? Jangan makan harta kamu sesama kamu. Harta ni termasuklah duit ringgit, pendapatan, nak beli apa-apa barang, makanan dan sebagainya, kita memerlukan harta yang berupa duit contohnya. Okay? Jadi, Allah kata, jangan makan duit tu dengan cara yang batil atau cara yang salah. Jelas tak perintah Allah dalam ayat tu? Perintah ni merupakan larangan. Allah kata, jangan apa ni? Jangan makan harta secara salah. Seterusnya, illa an takuna tijaratan, kecuali dengan jalan perniagaan antara minkum, yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu.
Maksud kata, boleh kalau kita nak makan harta, tapi dengan cara perniagaan. Yang dilakukan cara ada keredaan antara bin. Ada keredaan antara kamu. Suka sama suka. Terusnya, wala taqtulu anfusakum. Dan janganlah kamu bunuhan sesama sendiri. Ada tak larangan Allah dalam ayat ni? Ada. Allah larang apa? Larang bunuh. Larang membunuh. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Okey, setakat tu kita perlu faham ialah apakah perintah Allah yang ada di dalam ayat ni. Okey, saya nak tanya. Fahrin. Fahrin adakah Fahrin kat situ? Nyaut Fahrin? Ada. Apa perintah Allah dalam ayat ni Fahrin? Iaitu surah An-Nisa ayat 29 ni. Jangan bunuhan sesama sendiri. Jangan makan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang batil. Okey, bagus. Fahrin. Fahrin dah dapat poin yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu Allah perintahkan kepada kita apa dia? Jangan makan harta secara tak betul. Dan jangan bunuh. Itu jelas Allah perintah. Jadi kita nak tengok pula seterusnya. Okey, untuk makluman semua, saya nak kamu tuliskan tajuk ini dalam buku nota, amanah terhadap harta dan nyawa. Ni ayat Al-Quran ni tak payah tulis dah. Saya nak ulang balik. Ada sebelum ni orang yang tulis. Jadi bila kita tulis, kadang-kadang ada kesilapan. Baris hilang dan sebagainya, huruf tak betul dan sebagainya. Jadi ni ayat Quran. Jadi kita nak elakkan, nak menjaga, nak memelihara ayat Quran tu, kita jangan tulis. Tulis maksud sahaja. Kalau kamu boleh tampal, tak apalah. Yang penting kita dapat memelihara kesucian ayat tu. Itulah maksud sahaja, iaitu wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan atau menggunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang batil atau salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Okey, ini maksudnya kamu tulis dalam buku nota kamu. Kalau kita tengok, kita nak fahami hadis ini, kepentingan memelihara dan menghargai harta dan nyawa. Maksud kata, penting tak nak jaga harta dan nyawa ni? Penting tak? Penting. Apa penting dia? Okey, yang pertama, harta dan nyawa adalah rahmat daripada Allah. Segala yang kita miliki, semuanya daripada Allah. Kita hendaklah menggunakannya untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Dia boleh faham tak? Dia tak boleh faham, saya jelaskan sikit apakah maksud rahmat. Semua yang Allah beri kepada kita hari ini, yang ada di tubuh kita, di samping kita ini, semuanya adalah rahmat daripada Allah. Apa dia rahmat ni? Rahmat bermaksud kasih sayang. Okay, Allah bagi kita sihat sebab dia sayang kat kita. Allah bagi kita ada ibu bapa yang menyayangi kita. Itu tanda Allah sayang kat kita. Allah bagi kita sempurna tubuh badan kita, tak ada cacat celah. Itu semua menunjukkan Allah sayang kat kita. Itu merupakan rahmat daripada kita. Okay? Segala yang kita miliki ni, termasuk duit yang ada dalam poket kita, semuanya datang daripada Allah. Allah bagi kat kita untuk kita gunakan supaya kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini. Okey? Sebab tu kita nak kena jaga harta kita. Yang kedua, apakah kepentingan kita memelihara nyawa? Okay.
Harta dan nyawa antara perkara yang dijaga dalam syariat Islam. Okey. Islam menetapkan peraturan seperti larangan mengambil dan menggunakan harta secara batil ataupun secara salah, dan larangan membinasakan diri sendiri dan membinasakan orang lain agar kemaslahatan manusia terpelihara. Okey, kita yang sedang beragama Islam ini, kita perlu faham dan mengerti bahawa dalam Islam ini ada syariat. Nak dengar kataan tu? Syariat. Syariat bermaksud jalan. Jalan yang kita ambil. Okay? Landasan. Nak sampai ke satu matlamat, kita mesti ikut jalan dan landasan. Kalau kita tergelincir daripada jalan dan landasan, kita mungkin tak sampai ke matlamat kita. Jalan dan landasan itulah yang dinamakan sebagai syariat. Apa dia? Yang kita duk menjalani kehidupan kita setiap hari lah. Okay, bangun pagi, kita sembahyang subuh. Kemudian kita baca Al-Quran. Kemudian kita belajar. Kemudian kita makan, sarapan. Kita berhubung dengan keluarga kita, dengan adab yang baik. Semua itu merupakan syariat. Jalan yang kita lalui setiap hari. Okay? Jadi di antara perjalanan hidup kita dalam sehari itu, kalau kita melakukan perkara yang salah, maka kita sudah menyeleweng daripada syariat. Okay? Contohnya kita mencuri. Macam mana tu? Salah tak? Salah. Sebab tu Islam ada syariat. Dan syariat ini diberi kepada Allah dengan tujuan-tujuan ataupun maqasid syariah. Tujuannya untuk perkara ini. Tujuan syariat Islam ini, okay, yang kita sebut sebagai maqasid asy-syariah. Cuba balik kamu faham, untuk faham. Dalam Islam ni ada syariat ataupun jalan, the way of life. Bukan kita buat sendiri, tapi Allah beri syariat ni kerana nak menjaga beberapa perkara. Yang pertama, kita nak menjaga agama. Yang kedua, menjaga nyawa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Dan yang kelima, menjaga harta. Walaupun tajuk kita hari ini, okay, amanah dalam menjaga harta dan nyawa, dua itu merupakan perkara daripada maqasid syariah ataupun tujuan syariat Islam. Okay. Jadi kita sebut je sekali. Allah, syariat Islam suruh kita menjaga agama Islam kita ni. Agama Islam kita ni tak boleh dipermainkan. Sebab tu kita dilarang untuk murtad. Salah besar. Very big mistake pada orang yang murtad ataupun keluar daripada agama Islam. Ada orang masuk Islam, keluar Islam, masuk Islam balik, mempermainkan agama Islam. Okay? Jadi kita kena menjaga agama Islam kita ni betul-betul. Bukan sekadar tempel label je kat dahi. Islam. Okay? Tak, bukan macam tu. Kita kena jaga Islam kita. Dan Islam tu ada rukun, ada 5 rukun. Mengucap, puasa, solat, puasa, zakat, haji. 5 rukun tu kita kena laksanakan dengan sempurna. Baru kita menjaga agama. Dan kita dilarang sama sekali kita murtad. Yang mana Islam menetapkan hukuman yang sangat berat kepada orang yang murtad. Apa dia? Okay. Orang yang murtad mengikut syariat Islam mesti dihukum bunuh. Tapi setelah melalui proses-proses nasihat dan sebagainya. Okay. Begitu keras. Okay. Sebab kita nak jaga agama kita ni daripada dirosak dan diancam. Yang kedua, kita hendaklah menjaga nyawa. Jadi untuk menjaga nyawa, Islam mengharamkan jenayah bunuh. Tak boleh bunuh. Sama ada bunuh diri ataupun bunuh orang. Tak boleh. Kita nak jaga. Islam nak jaga nyawa. Sebab tu Islam menetap
menetapkan hukuman yang berat kalau kita membunuh. Apa hukuman mengikut Islam kalau kita membunuh? Kalau seseorang itu membunuh, hukumannya ialah qisas, iaitu bunuh balas. Orang yang membunuh tu mesti dibunuh juga. Okay? Kalau dia membunuh orang. Kalau dia membunuh diri, kita dengar era pandemik ni dah ada isu-isu orang membunuh diri. Ada dengar kan? Kan? Sebab apa orang bunuh diri? Kamu dah dengar tak cerita tu? Farin, ada pernah dengar tak kes orang bunuh diri ni zaman era pandemik COVID-19 ni? Ada dengar? Ada. Ada. Pasal apa orang bunuh diri? Okay? Kembali kepada ayat ni, atas tadi Allah kata, Allah kata, Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Janganlah kamu makan harta cara salah. Janganlah kamu membunuh, termasuk bunuh diri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Sentiasa rahmat kepada kamu. Dia tak nampak rahmat Allah. Dia nampak kesusahan dalam hidup ini, nampak tekanan dalam hidup ini. Yang dia nampak mati. Bila aku mati, tamatlah penderitaan ini. Itulah orang yang tak faham dunia dan akhirat. Dia ingat akhirat tu tidak. Dia ingat di dalam alam barzakh, di akhirat tu rehat, duduk atas kerusi malam, relax, kipas. Dia ingat macam tu. Dia tak faham. Kita kena faham, dan kamu dan saya, kita semua kena faham. Sebaik jadi seorang tu menutup mata, dia akan bermula sesi pembalasan. Sesi akhirat tu, sesi pembalasan bermula dah. Kalau kamu tu ahli neraka, pejam mata tu masuk dalam kubur tu kena dah. Tak tunggu dah, kena terus. Kalau kamu ahli syurga, masuk dalam kubur tu dapat nikmat dah, diluaskan, disejukkan dan sebagainya. Okay? Jadi kita, biarlah susah macam mana pun, janganlah mati. Biar Allah sendiri ambil nyawa kita, sebab nyawa ni hak Allah. Bukan hak kita. Tiba-tiba kita yang ambil nyawa sendiri. Allah marah sangat. Sebab tu orang yang membunuh, hukuman dia berat. Dan orang yang bunuh diri ni, nak hukum macam mana, dia dah mati dah, bunuh diri sendiri. Tapi, faham kat sini ya. Okay, kalau tak sempat bertaubat sebelum nyawanya hilang, na'udzubillah min zalik. Memang beratlah tanggungannya di sana. Allah suruh kita jaga nyawa kita betul-betul. Yang ketiga, maqasid syariah ni, Allah nak menjaga akal. Syariat kita ni tujuannya nak menjaga akal. Akal fikiran kita ni tak boleh dirosakkan. Sebab tu orang yang menghilangkan akal dia dengan cara seperti minum arak, mengambil dadah, mengambil ketum, mengambil ubat batuk dengan tujuan yang salah kan. Memang tak dibenarkan. Okay? Waktu Islam menetapkan hukuman yang berat kepada orang yang minum arak. Apa hukuman kepada orang yang minum arak? Hukumannya ialah disebat sebanyak 40 rotan. Teruk tak? Teruk lah. Mana ada orang pernah kena rotan dengan cikgu disiplin sampai 10 rotan? Tak ada. Kan? Tapi orang yang minum arak, dalam Islam diperuntukkan hukuman 40 rotan. Sebab kita nak jaga akal. Apa kamu minum arak, apa kamu ambil dadah? Okay? Benda tu merosakkan akal kamu. Jadi ini dilarang oleh Islam. Okay? Macam mana kita nak elak daripada kita nak minum, macam mana kita nak elak daripada kita terlibat dengan mengambil arak? Dadah. Macam mana? Jangan dekat dengan orang-orang yang melakukan perbuatan tu, sebab kita akan terpengaruh. Okay? Kalau dadah, dia bermula daripada apa dadah? Dadah sangat teruk. Tengok di kampung kita, di sekitar kita ada orang terlibat dengan dadah, kehidupannya kacau bilau.
tak sempurna, tak bahagia, dan no point of return. Sekali kena, tak boleh kembali dah. Jadi jaga diri kita betul-betul supaya tak terlibat. Antara pintu-pintu dadah ialah rokok. Orang yang merokok, okay, dia akan membawa ke situ. Pintu tu terbuka. Sama ada nak masuk atau tak masuk aja. Bukan saya kata orang yang merokok semestinya ambil dadah. Tak. Tak semestinya. Okay. Tapi dia dekat. Kalau kita tak merokok, jauh. Nak masuk ke pintu, minum, ambil dadah tu, jauh. Jadi kita kena jaga betul-betul. Islam nak jaga betul-betul agama, nyawa, akal. Dan Islam nak jaga juga keturunan. Okay. Jadi, kita kena memelihara keturunan. Kita mahu, Islam mahu lahir manusia daripada keturunan yang betul. Melalui jalan perkahwinan yang sah. Sebab itu Islam mengharamkan zina. Islam mengharamkan zina. Islam menghalalkan perkahwinan dan mengharamkan zina. Dan orang yang terlibat melakukan zina diperuntukkan dalam Islam hukuman yang sangat berat. Tahu tak apa hukuman kepada penzina? Fahrin, tahu tak Fahrin apa hukuman kepada penzina? Tak tahu. Hukumannya ialah sebat 100 rotan. Takut. Kalau arak tadi 40 rotan, orang yang berzina 100 rotan. Itu pun ada dua kategori. Orang yang telah belum berkahwin dengan orang yang telah berkahwin. Orang yang belum berkahwin, belum pernah berkahwin lah hidupnya. Tiba-tiba dia berzina, dia mengikut Islam, hukumannya ialah sebat 100 rotan. Bagi orang yang dah berkahwin, hukumannya berbeza. Bukan sebat 100 rotan, tapi rejam dengan batu sehingga mati. Takutnya. Ramai orang penzina sepatutnya dihukum macam tu. Kalau hukum Islam berjalan di bumi negara kita ni, orang yang berzina, kalau dia dah kahwin dah, ataupun pernah berkahwin, dia berzina, maka dia layak dimatikan. Tak layak hidup di dunia ni dah. Dengan cara direjam dengan batu. Kamu tahu tak rejam ni macam mana? Pada orang kata rejam ni macam ni. Pegang kepala dia, tolak masuk dalam air. Glok macam tu. Rejam tu bukan dia. Rejam tu ialah unggai dengan batu. Pesalah zina tu akan ditempatkan di tepi jalan lalu orang ramai. Okay. Lepas tu orang yang lalu lalang yang melihat orang tu kena ambil batu. Besar-besar macam ni. Besar-besar macam ni. Pegang macam tu. Ni, besar macam ni. Angkat gitu. Unggai. Bagi kena orang yang berzina tu. Sampai mati. Selagi tak mati, duk kena punggai dengan batu tu. Kena rejam. Kena tuju dengan batu tu. Berat tak? Berat. So, Islam nak jaga keturunan. Kalau zina berleluasa, akan lahirlah anak-anak luar nikah. Yang mana keturunan rosak habis. Ada yang ibu bin dengan bapa yang tidak sah di sisi syarak. Yang tidak sah taraf di sisi syarak. Bila bin tu nanti dia nak kahwin, akan berlakulah wali yang bukan hak. Kemudian kalau berlaku kematian, nak mewarisi harta, orang yang tak layak pun dapat. Dan merosak habis sistem. Berpunca daripada zina. Sebab tu Allah larang sangat zina dan menetapkan hukuman yang berat. Okey, apa hukuman kat atas penzina tu, Fahrin? Tahu lagi? Fahrin,
Ya. Apa hukuman dia? Penzina. Kena rotan 100 kali. 100 kali. Asyik tanya Fahrin je. Fahrin kata tanya orang lain pula. Asni. Apakah hukuman ke atas penzina yang telah berkahwin? Apa dia? Direjam dengan batu Jam dengan batu sehingga sehingga mati. mati. Okey. Boleh tak kita kata, ya Allah teruknya, kesianlah kat dia. Boleh tak kita macam tu? Dia tak sanggup lah nak punggai dengan batu sampai mati. Ada orang yang kata macam tu. Orang yang kata macam tu, tanya dia balik. Kenapa dia tak sanggup? Sebab dia kesian. Sebab tak kena atas kepala dia. Cuba orang yang dizina tu, orang yang dirogol itu, mak dia, adik dia, anak dia. Cuba kena atas kepala dia. Bukan setakat rejam dengan batu. Mungkin dia akan bunuh, tikam dengan pisau dan sebagainya. Betul tak? Kita tak kena atas kepala kita. Kita boleh kata bila kena, kita pun mungkin akan buat lebih dari itu lagi. Tapi Islam letakkan hukuman tu sebab apa? Sebab nak jaga kelima-lima ni. Dan yang kelima, tujuan syariat Islam ni ialah untuk menjaga harta. Okey? Jadi kita dilarang untuk mencuri. Sebab kita nak jaga harta. Dilarang untuk mengambil rasuah. Sebab kita nak jaga harta kita supaya suci. Okey? Dan Islam letakkan hukuman yang berat kepada pencuri. Hezri Shah. Hezri Shah ada tu. Hezri Shah. Ya. Tahu tak apa hukuman yang Islam tetapkan kepada pencuri? Tahu tak? Tak. Tak tahu. Humairah, tahu apa dia hukuman ke atas pencuri mengikut Islam? Tak. Hukumannya ialah potong tangan. Ni. Potong di sini. Potong tangan. Kalau mencuri. Kalau merompak. Sama ke mencuri dengan merompak? Darwish. Sama ke mencuri dengan merompak? Darwish jawab. Tak sama. Tak sama. Mencuri ni kita mengambil harta orang lain secara salah. Secara senyap-senyap tanpa pengetahuan pemiliknya, tu mencuri. Berbeza dengan merompak. Merompak ni ialah mengambil harta orang lain juga, tapi dengan cara kekerasan, ugut, nak bunuh, tak pisau di leher, ugut bunuh. Kekerasan kan? Termasuk juga meragut lah. Kekerasan. Orang meragut kat berjalan kan, naik motor, traffic light, tarik beg tangan perempuan yang bawa motor sedang mengandung, jatuh, menyebabkan kematian dan sebagainya. Kekerasan. Mencuri, senyap-senyap. Merompak, kekerasan. Jadi hukuman pun tak sama. Mencuri, potong tangan di pergelangan ni. Kudung. Kalau merompak, dipotong tangan dan kaki. Itu dia. Secara bersilang. Kalau potong tangan kiri, potong kaki kanan di buku lali tu. Merompak. Mengikut Islam. Okey tu. Jadi hukuman sangat berat.
Allah kenalkan. Tujuannya apa? Sebab maqasid syariah nak menjaga lima benda tu. Okey, boleh faham lah cakap tu lah? Okay, seterusnya kita sambung. Larangan mengambil dan menggunakan harta secara batil. Okay? Islam melarang kita mendapat harta secara batil ataupun secara salah. Kenapa? Kerana perbuatan itu yang pertama melanggar perintah Allah. Okay? Kalau kita nak dapatkan harta, buatlah dengan cara yang betul. Seperti bekerja. Dapatlah pendapatan. Dapatlah perolehan. Ataupun kita berniaga. Allah benarkan kita berniaga. Itu berniaga ialah jual beli. Tukar barang dengan barang, okay, dengan secara kerelaan, keredaan. Setuju sama setuju. Okay? Jadi kita tukar duit dengan gula sekilo contohnya. Reda tak? Setuju tak dua-dua tu? Setuju. Maka itu sah. Kalau satu pihak tak setuju, satu pihak setuju, tak dibenarkan dalam Islam. Boleh jadi mencuri, boleh jadi menipu dan sebagainya. Okay? Dia yang katakan dibenarkan untuk mengambil harta orang lain dengan cara perniagaan. Itu dengan cara reda sama reda. Kalau dengan cara mencuri, menipu, rasuah dan sebagainya, itu dilarang mendapatkan harta dengan cara yang macam tu. Kerana yang pertama melanggar perintah Allah. Yang kedua mendapat dosa dan dimurkai oleh Allah. Yang ketiga menghilangkan keberkatan dan rahmat daripada Allah. Yang keempat menyebabkan berlakunya kezaliman dan penindasan. Dan yang kelima mencetuskan pergaduhan dan permusuhan. Betul tak poin-poin yang dia bagi ni? Semua betul. Berkaitan dengan maqasid syariah yang kita sebutkan tadi. Okey, pengurusan harta. Macam mana kita nak menguruskan harta? Okey, yang pertama cara yang batil. Okey, cara yang batil, cara yang salah. Macam mana tu? Mencuri, riba, rasuah, menipu dalam jual beli dan bersifat boros dan kedekut. Boros ni apa? Boros ni berbelanja tanpa kawalan. Okey, melebihi pendapatan dan sebagainya, itu boros. Kedekut pula. Kedekut sampai tak berbelanja langsung. Tak belanja langsung, simpan. Sanggup lapang tak makan tak apa, tapi harta simpan dalam poket. Itu kedekut. Kedekut pada orang lain, kedekut pada diri sendiri. Dilarang juga dalam Islam. Jadi nak kena buat macam mana? Kena belanja. Okey, beli makanan untuk diri kita sendiri sebab kita memerlukan makanan. Dan dengan harta yang kita ada, kita membantu orang. Jangan sayang pada harta sebab tu bukan hak kita. Allah bagi. Allah bagi. Sebab dia rahmat, dia kasih kat kita. Okey? Jadi cara yang salah macam tu. Pengurusan harta yang salah, iaitu dengan mendapatkannya dengan cara mencuri, riba dan rasuah. Riba, tahu tak riba apa dia? Riba, banyak konsep dalam riba, tapi untuk mudah faham ialah contohnya bayaran yang dikenakan, okay, bayaran lebih yang dikenakan kerana tertangguh. Kerana tertangguh tempoh bayaran. Nak mudah faham macam ni. Okey. Contohnya, Ahmad berhutang dengan Ali RM10. Okey. Bila nak bayar tu? Sebulan. Dalam masa sebulan, Ahmad berhutang. Okay, Ahmad sepatutnya bayar balik dalam masa sebulan. Tapi oleh kerana dia tak mampu, dia pergi habaq ke Ali. Aku tak boleh nak bayar lagi hutang hang ni. Okay. Ali kata, kalau tak boleh lagi, naiklah bayaran tu. Naik RM1. Jadi RM10, nanti bayar balik nanti jadi RM11. Hak RM1 itulah riba. Makan riba, dosa besar. Akan dibangkitkan oleh Allah pada hari akhirat dalam keadaan gila. Itu orang yang makan riba.
Okay. Harta yang kita makan daripada sumber yang haram, seperti mencuri, riba dan rasuah ni, harta tu bila kita telan masuk dalam badan kita menjadi darah daging, dan daging yang tumbuh daripada pendapatan yang haram itu tidak lain tidak bukan mesti dibakar di dalam api neraka. Takkan kita nak buat macam tu kan? Okay. Yang kedua, cara yang betul. Macam mana cara yang betul untuk menguruskan harta? Yang pertama, kita kena berbelanja secara berhemah. Okay? Berhemah tu maksud kata bukan boros lah. Berhati-hati. Okay? Mengikut cara yang elok dan betul. Yang kedua, jual beli secara jujur. Dan tidak ada unsur penipuan dalam jual beli tu. Okay? Ramai orang yang menipu dalam jual beli. Contohnya penjual-penjual yang mencampurnya barang baik dengan barang buruk. Contohnya orang jual muktan. Atas elok, bawah tak elok. Masa hak nak rasa bagi hak elok, masa hak beli, kau main hak tak elok bawah tu. Jual beli tu sah, tapi dilarang dalam Islam. Itu niaga yang tak jujur. Okay? Ada tak kita berjual beli, kita balik rumah, kita tengok kita tak puas hati. Okay? Ada orang yang menipu dalam timbangan. Okay? Dia punya alat penimbang dia tu, dia adjust spring macam mana, letak barang ringan, tapi penimbang tunjuk berat. Tu pun ada juga. Okay? Makanlah kamu dengan harta yang salah tu. Kena nanti. Okay? Dan yang ketiga, bekerjalah secara halal. Nak dapatkan harta, nak dapatkan pendapatan. Okay. Itu cara dia. Nah. Jadi yang perlu kita nak faham kat sini, pengajaran untuk diri kita sendiri, tak payahlah mencuri, menipu, makan riba, rasuah semua tu. Satu masa nanti kamu akan dewasa dan bekerja, dan dalam kamu bekerja tu kamu kena elakkan, terutamanya rasuah. Okay? Karena itu makan makanan yang salah, yang batil, okay, dilarang oleh Allah dan dijanjikan dengan azab yang pedih. Okay? Bekerja, kerja elok-elok, mendapat rezeki yang halal. Okay, bagus. Urusan harta. Seterusnya kita tengok larangan membinasakan diri dan orang lain. Islam larang kita membinasakan diri dan orang lain kerana sama juga melanggar hak Allah. Ni, hak Allah. Apa dia hak Allah? Nyawa kita bukan milik kita. Okay? Masa kita lahir ke dunia dulu pun kita tak minta. Allah bagi. Allah bagi nyawa kat kita. Nyawa ni milik dia. Dan kita tak boleh cabut nyawa kita. Ikut Allah lah dia nak ambil nyawa kita bila. Okay? Itu hak dia. Kalau kita membinasakan diri kita ataupun membinasakan orang lain, membunuh, melukakan, adalah melanggar hak Allah. Okey. Yang kedua, membawa kemudaratan kepada diri dan masyarakat. Dan yang ketiga, menggugat keharmonian hidup. Sebab tu kita dilarang untuk membunuh diri, membinasakan diri. Diri kita sendiri dan diri orang lain juga. Okey. Contoh yang diberi kat situ, tengok kat situ, perbuatan yang tidak menghargai nyawa. Okey, perbuatan apa tu? Membunuh diri sendiri atau orang lain. Membunuh. Ketagihan rokok dan dadah. Tu dia ada dalam buku teks. Ketagihan rokok dan dadah. Okey. Membuli, merempit dan membuang bayi. Membuli orang lain, merempit, membuang bayi. Apa salahnya merempit? Mari kita tengok apa salah dia. Okey. Dalam ni, sebelah kiri ada spektrum ilmu. Kita baca sikit. Iaitu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Okay. Kamu tengok buku teks ke kamu tengok skrin? Tengoklah mana-mana pun kamu akan dapati ayat ni. Okey.
Kamu nampak tak ada 3 titik di ayat wa ahsinu tu? Nampak tak? Apa maksud 3 titik tu? Okey. Amnan tahu tak maksud 3 titik tu apa? Tak. 3 titik yang pertama dan 3 titik yang kedua. Apa maksud dia? Fakhrul Danian, tahu tak 3 titik tu apa dia? Fakhrul jawab. Tahu tak 3 titik tu apa dia? Tak tahu. Okey. Tak tahu? Tak tahu, saya nak bagi tahu. 3 titik itu bermaksud kita kena berhenti di salah satu tempatnya. Tak boleh berhenti di dua-dua sekali dan tak boleh tak berhenti di kedua-duanya. Kena pilih salah satu tempat untuk berhenti. Okey? Sama ada kita berhenti di ila tahlukah ataupun kita berhenti di ila tahlukati wa ahsinu. Itu pun boleh berhenti. Okey, faham dah? Okey, dalam ayat ni Allah berfirman maksudnya kata, dan berbelanjalah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah. Okey. Allah suruh kita berbelanja. Jangan kedekut. Jangan duk simpan duit dalam poket. Okey. Okey. Sekejap bateri nak habis. Ashma, ni. Ambil sat kabel charging. Habis bateri nak habis. Mai, ujung tu. Ujung tu, mai. Okey. Okey, maksud ayat ni Allah kata berfirman dan berbelanjalah apa yang ada pada kamu harta kita lah. Allah suruh belanja, Allah tak suruh simpan, buat kedekut tu dah. Okey, kerana menegakkan agama Allah untuk perkara-perkara yang Allah suruh lah. Untuk tolong orang, untuk nak beribadat, beli baju, untuk nak tutup aurat dan sebagainya. Itu yang Allah suruh. Okey. Dan jangan kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Nampak? Allah kata jangan campakkan diri kamu ke dalam perkara yang bahaya, ada bahaya kebinasaan. Jadi apa? Merempit bahaya tak? Bahaya bawa motor laju dalam keadaan tak ada ciri-ciri keselamatan dengan gaya yang boleh menyebabkan kecederaan teruk, berlaku apa-apa memang teruk. Orang yang melakukan perbuatan tu memang mencampakkan di dalam kebinasaan lah. Tak semestinya dia buat macam tu, dia accident, tak semestinya. Tapi perbuatan itu mengundang kebinasaan pada diri dia. Tak tu dilarang. Sama juga merokok. Kenapa orang merokok? Rokok tak ada kelebihan apa-apa. Nak kena beli rokok dah mahal. Membazirkan duit. Kemudian bila hisap pula, asap rokok tu mengandungi lebih daripada 4,000 bahan kimia yang berbahaya. Termasuk tar. Tar yang orang buat tar jalan raya tu. Ada dalam rokok, hisap masuk dalam paru-paru. Merosakkan diri tak? Merosakkan diri. Dilarang lah. Sebab tu dilarang. Okey. Dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang memperbaiki amalannya. Okey. Jadi, ada soalan tak setakat tu? Kamu boleh faham tak? Apa perintah Allah dalam ayat ni? Okey, yang pertama, makan
Yang pertama, kita dilarang menggunakan harta secara salah. Okey. Kalau kita jalan-jalan, kita jumpa duit. Boleh ambil tak duit tu? Kena ambil lah. Takkan nak tinggal kat situ. Tak lagi, orang jahat pula ambil. Kita tak jahat. Tapi kita ambil, kita nak buat apa? Allah kata, bila kita jumpa duit, jalan-jalan jumpa seberkah duit RM50. Kita ambil tak? Ambil lah. Okey. Kita ingat, kita belajar. Jangan makan harta secara salah. Aku tak mau makan lah duit ni. Okay. Kawan kata, kita beli aiskrim. Tak boleh, tak boleh makan. Ustaz kita tak boleh makan. Kita beli top up. Ada orang baru nak masuk. Apa dia tu? Syaidatul. Awak lambat sangat. Macam mana? Boleh tak? Kita jumpa duit, kita beli top up. Tak boleh beli makan. Okay. Jawapan dia, tak boleh. Okay. Kalau duit tu bukan harta kita, kita tak boleh gunakan untuk kepentingan kita. Sama ada beli phone ke, beli top up ke, kalau orang dewasa, tukar tayar ke, dan sebagainya yang bukan makanan. Tapi kamu gunakan untuk kepentingan diri kamu, maka dilarang. Boleh apa dia? Boleh gunakan untuk kepentingan awam. Boleh. Duit jumpa. Boleh gunakan untuk kepentingan awam. Ataupun duit tu duit riba. Okay? Dia masuk dalam sistem perbankan yang ada duit riba. Dia keluarkan duit tu, dia tak makan. Tapi takkan nak buang tong sampah. Dah nama pun duit. Manfaatkan duit yang haram tu untuk kegunaan awam. Buat jalan ke, buat jambatan, buat tandas dan sebagainya untuk kegunaan awam. Okey? Tak boleh guna untuk diri kita sendiri walaupun bukan makan. Jadi saya rasa kamu dah faham dah. Kita sebut sikit apa tu? Pengajaran ayat ni. Okey. Sebab bila kita faham, kita mesti dapat pengajaran. Apa dia pengajaran dia? Sebagai umat Islam, kita hendaklah menghargai harta dengan cara membelanjakannya ke jalan Allah SWT sebagai tanda syukur. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah berusaha mendapatkan harta dengan cara yang halal dan diredai Allah. Seperti berniaga dengan jujur. Yang ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah menghargai nyawa dan diri dengan menjaga kedua-duanya daripada perkara yang memudaratkan seperti rokok dan dadah. Yang keempat, sebagai umat Islam, kita adalah mewujudkan hubungan baik sesama manusia dengan cara tidak mencederakan dan tidak saling membunuh. Sebelah tu, daripada Al-Miqdam radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amalihi yadihi." Maksudnya, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada makanan hasil usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud makan daripada hasil usahanya sendiri. Okay, nak abang apa tu? Nabi nak abang apa kat kita? Yang usaha makan yang terbaik, harta yang terbaik ialah makanan atau harta yang kita usahakan sendiri. Sedangkan Nabi Daud pun makan hasil usahanya sendiri. Okey. Saya rasa kamu dah clear kat situ. Kita akan stopkan Google Meet ni kat sini dan kita akan sambung dengan saya nak beri sedikit latihan di grup WhatsApp kita. Boleh ya? Okey. Saya rasa setakat itu saja. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam meeting yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, semua dibenarkan keluar dan kita akan sambung di grup WhatsApp kita. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama kasih. Sama-sama. Sama.
Stop recording.